Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, muda sokong calon amanah dipulai simpan jeram. Polemik logo tema Hari Kebangsaan 2023 childish. Cukuplah berpolitik, beta dah penat dengar. Zahid Nafid, 7 ahli parlimen Barisan Nasional akan kosongkan kerusi. Muda akan memberikan sokongan penuh kepada calon amanah pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram pada 9 September ini. Menurut Pengerusi Eksekutif Muda Negeri Johor, Azrul Rajani, keputusan tersebut adalah sebagai tanda penghormatan kepada Allahyarham Salahuddin Ayub. Katanya, kami juga berharap mereka berjaya meraih kemenangan demi meneruskan perjuangan almarhum Salahuddin untuk kepentingan rakyat. Parti Muda Negeri Johor tetap komited terhadap aspirasi rakyat dan akan terus memperjuang keadilan dan perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Sabtu lalu, Amanah mengumumkan bekas Speaker Dun Johor, Suhaizan Kayat, akan bertanding di kerusi Parlimen Pulai. Manakala bekas Jurutera Majlis Pembandaran MUA, IR Nazir Abdul Rahman, dipilih bertanding di Simpang Jeram. Suhaizan juga adalah bekas Setiausaha Politik Salahuddin, manakala Nazri adalah bekas pembantu menteri itu di Simpang Jeram. Salahuddin sebelum ini merupakan timbalan Presiden Amanah dan menggalas tugas sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dia meninggal dunia pada 23 Julai lalu selepas mengalami pendarahan otak. Mengulas selanjut, Azrul berkata keputusan muda untuk tidak bertanding pada PRK itu adalah sebagai penghargaan yang mendalam terhadap Allahyarham. Katanya, Allahyarham Salahuddin individu yang memberi sumbangan berharga kepada pergerakan Parti Muda Johor sejak penubuhan awal parti ini. Beliau seorang tokoh yang banyak memberikan pandangan dan nasihat yang berharga kepada kami semasa peringkat awal pembentukan parti. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari penamaan calon bagi kedua-dua kerusi berkenaan diadakan pada 26 Ogos ini. Pengundian awal pula diadakan pada 5 September. Muda membuat kemunculan sebagai pilihan kuasa ketiga semasa pilihan raya negeri 12 Ogos lalu di 6 negeri, namun semua calonnya hilang wang pertaruhan mereka. Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan satu mesyuarat khas pada Khamis ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai, Pahang. Setiausahanya Datuk Ikmarudin Ishak dalam satu kenyataan berkata ia berikutan kekosongan luar jangka kerusi DUN itu susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun pada 17 Ogos lepas. Beliau berkata SPR telah menerima pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertuan Dewan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi DUN Pelangai. Katanya mesyuarat khas tersebut di mana tarikh-tarikh penting PRK Pelangai seperti tarikh Whip Pilihan Raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilihan yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut akan dibincangkan. Ikmarudin berkata mesyuarat khas berkenaan akan dipengerusikan oleh Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh dan sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat khas tersebut. Selepas pilihan raya negeri di 6 negeri berakhir, kini tumpuan politik negara terarah kepada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram pula. Pilihan raya pada 9 September ini sudah pasti bakal menjadi kayu ukur kepada kekuatan kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional di selatan tanah air. Sedia maklum ketika PRN lalu, Perikatan Nasional menebusi banyak kawasan kubu kuat PH atau BN di Selangor dan Negeri Sembilan. Misalnya di Negeri Sembilan, PN berjaya menang di 5 kerusi DUN yang sebelum ini gagal ditebusi mereka pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Pada PRK nanti, PH menerusi Parti Amanah Negara mempertaruhkan bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Suhaizan Kayat sebagai calon untuk Parlimen Pulai, manakala Nazir Abdul Rahman sebagai calon untuk kerusi DUN Simpang Jeram. Suhaizan dalam satu kenyataan berkata beliau berazam mahu menggunakan segala pengalaman sebagai setiausaha politik kepada Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub untuk meneruskan hikmat kepada penduduk di Pulai. Sementara PN pula dijangka akan mengumumkan calon pada minggu ini dan pengumuman nama calon akan dibuat pengurusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mengikut rekod PRU15, PN hanya menang 2 kerusi parlimen di Johor iaitu Pagoh dan Mesir. PH bagaimanapun yakin mampu mengekalkan kemenangan berdasarkan kenyataan timbalan pengurusi PH Johor Aminul Huda Hassan bahawa gelombang hijau PN tidak akan berlaku di kedua-dua PRK kerana rakyat Johor lebih mengutamakan kesederhanaan. Bagaimanapun sebenarnya peluang kepada PHBN dan PH di atas kertas ketika ini adalah sama rata dan pengundi yang akan menentukan menerusi pembuangan undi nanti. Berdasarkan daftar pemilihan, Parlimen Pulai mengandungi seramai 166,653 orang pemilih, sementara DUN Simpang Jeram mempunyai 40,379 orang pemilih. Sekiranya kemenangan berpihak kepada PHBN, mungkin ia boleh diibaratkan sebagai tonik yang memberi kelegaan kepada kerajaan perpaduan untuk terus memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Isu berbangkit mengenai tema dan slogan Hari Kebangsaan 2023 antara blok kerajaan dan pembangkang disifatkan sebagai kebudak-budakan. Bekas pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, konflik tersebut juga menjadi bukti berlaku perpecahan di negara ini.
Katanya ini satu lagi bukti negara kita berpecah sampai logo dan tema bulan kemerdekaan pun nak jadi polemik. Bagi saya sangat childish. Bagi saya termasuk dua-dua belah pihak, termasuk pentapso dua-dua belah pihak. Dalam pada itu, Khairi turut membangkitkan isu tema dan logo Hari Kebangsaan yang mencetuskan polemik bukan perkara baru. Sebaliknya pernah dilakukan kerajaan negeri Pakatan Rakyat sebelum ini. Katanya pada tahun 2012, dah mula tema Merdeka 55 iaitu Satu Malaysia, Janji Ditepati. Dan ketika itu Pakatan Rakyat keluar dengan slogan Sebangsa, Senegara, Sejiwa. Dah mulalah daripada situ, bukan saya nak ungkit benda lama, PAS pun ada dalam itu. Selangor pun ada tema dan logo dia sendiri. Kini menti-menti kata cabur semangat federalisme. Come on lah, dulu pun kamu buat, jadi dua-dua salah. Khairi secara berseluruh berkata slogan Hari Kebangsaan di Malaysia adalah satu yang sangat penting. Katanya kalau tak ada slogan, Bulan Merdeka boleh ada rusuhan. Pakailah apa saja kerajaan dah putuskan. Media melaporkan Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syahari berkata, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang diperintah parti itu berkemungkinan menggunakan logo dan tema alternatif yang dilancarkan Pemuda PN yang dilancarkan baru-baru ini. Tema Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera dan logo dengan elemen bunga raya akan digunakan. Cadangan Pemuda PN itu berikutan tema Hari Kebangsaan yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan, didakwa mempunyai perkataan yang diulang-ulang semasa kempen politik. Justru penggunaan logo dan tema alternatif itu tercetus apabila melihat kerajaan pusat telah mempolitikkan sambutan Hari Kebangsaan yang secara terang-terangan berbau politik kepartian. Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Haj menitahkan agar semua wakil rakyat di negeri ini berhenti bermain politik, sebaliknya memberi tumpuan dalam menyelesaikan masalah rakyat, termasuk usaha memulihkan semula ekonomi di Selangor. Titah baginda, cukup-cukuplah kita berpolitik, rakyat dah penat, beta pun dah penat dengar. Bangunlah ahli-ahli yang berhormat semua, fikirkanlah masa depan negeri, negara dan masa depan anak cucu kita. Jadikan negara Selangor hebat semula, seperti mana zaman kegemilangan negeri Selangor tidak beberapa lama dahulu. Titah baginda, kerajaan perlu menitik beratkan aspek kelancaran dalam pengurusan pentadbiran dengan mengurangkan aspek birokrasi yang boleh menyusahkan serta membebankan rakyat yang berurusan dengan kerajaan. Titah baginda, rakyat perlu sentiasa didahulukan, diutamakan dan dibela dalam segala aspek pembangunan dan pentadbiran kerajaan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, rakyat telah memilih ahli-ahli berhormat bagi mentadbir negara dan negeri-negeri dengan harapan agar pemimpin yang dipilih ini mengutamakan agenda kemakmuran rakyat agar kekayaan negara dapat dinikmati bersama dan rakyat dapat hidup dengan selesa, makmur sehingga ke generasi akan datang. Oleh itu, keperluan asas rakyat, pemulihan ekonomi rakyat dan kos sara hidup perlu sentiasa dititik beratkan agar mereka tidak terus dibebani dengan kemeluk kemelesatan ekonomi yang begitu mencabar sekarang ini. Sultan Selangor turut bertitah adalah menjadi keutamaan baginda agar kerajaan negeri turut menyelesaikan masalah banjir yang sering melanda negeri Selangor dengan mengemukakan rancangan jangka pendek, panjang dan sederhana. Titah baginda, apalah gunanya kita berbangga dengan pencapaian kemajuan, ekonomi yang pesat serta status negeri kaya serta kejayaan mencatatkan DNK tertinggi di Malaysia seandainya masalah keperluan asas rakyat pun tidak mampu diuruskan dengan baik. Titah baginda lagi, sejak kebelakangan ini Selangor mula ketinggalan dari segi pelaburan dan nilai ekspor barang perbanding Pulau Pinang, Johor, malah Sarawak. Titah baginda, kejatuhan ini mungkin tanpa kita sedari dan kita dilihat gagal untuk segera mengatasinya. Ahli-ahli yang berhormat perlu sedar dengan fakta dan realiti ini. Satu tindakan segera perlu diambil bagi mengelakkan ia daripada terus menjejaskan reputasi negeri Selangor sebagai penyumbang utama ekonomi Malaysia. Beta menaruh harapan yang tinggi untuk ahli-ahli yang berhormat sekalian bagi memberi perkhidmatan yang cemerlang dengan turun ke padang bagi melihat sendiri keadaan pembangunan yang dirancang dan sedang berjalan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan desas-desus bahawa terdapat 7 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan mengosongkan kerusi mereka. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata perkara tersebut adalah kabar angin kerana ahli-ahli parlimen BN terikat dengan aku janji yang telah ditandatangani sebelum ini. Katanya apa yang paling penting kita tunggu sampai akhir penggal dan jika mahu lakukan tindakan politik yang sebaliknya, kita harus melihat mandat. Selain itu, watika sudah diberikan kepada mereka bagi mewakili parti dan bukan diri sendiri. Ini dah ditandatangani oleh mereka dalam aku janji dan dalam dokumen yang diikrarkan di hadapan saya. Mengulas kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Pelangai di Pahang, Ahmad Zahid berkata perkara itu telah dibincang bersama Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Presiden UMNO itu berkata calon yang akan mewakili BN bagi dom berkenaan akan diperinci selepas senarai nama diperoleh. Katanya, saya telah adakan perbincangan dengan MB Pahang dan kita telah meneliti bukan hanya keputusan dalam PRU lalu tetapi kita merasakan bahawa pembangunan Dom Pelangai harus diberi kesinambungan dan diteruskan. Kerusi Dom Pelangai diisytihar kosong selepas penyandangnya Datuk Seri Johari Harun maut dalam naas pesawat terhempas di Lebuh Raya Gatri di Bandar Elmina, Shah Alam pada 17 Ogos lepas. Kenyataan Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan
Mesyuarat khas berkaitan pilihan raya Kecedun N36 Pelangai akan diadakan Khamis ini. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.